أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita dapat bersama sekali lagi untuk menambah dan mengulang kaji sedikit daripada ilmu yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Dan tajuk kita pada kali ini ialah berkaitan dengan pengurusan jenazah, dan biasanya kita sebut sebagai solat jenazah lah, merangkumi semua yang berkaitan dengan pengurusan jenazah secara umumnya, secara mudahnya begitu. Baiklah saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita melihat dengan lebih lanjut berkaitan dengan pengurusan jenazah, ingin saya nak membawa perhatian saudara-saudari sekalian kepada saranan daripada Islam kepada kita berkaitan dengan kematian ini. Apa pandangan, bagaimana pandangan kita? Adakah kita kena takut? Adakah kita kena bersungguh-sungguh mencari-carinya dan sebagainya? Maka di sini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, saudara-saudari sekalian. Baiklah, mengingati mati. Jadi mengingati mati, ingat kepada matilah maksudnya, hukumnya sunat. Maknanya digalakkan untuk kita ingat dengan kematian. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi, "Akthiru min dzikri hadhimil ladzat." Yang bermaksud banyakkanlah mengingati perkara yang menghancurkan kelazatan. Jadi banyak kelazatan, perkara yang sonok, tapi yang akan menghancurkan, maknanya yang akan hilanglah kelazatan dunia tadi, ialah apabila datangnya kematian. Hadis riwayat Imam Ibn Hibban dan lain-lainnya.
Jadi saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka hukumnya sunat untuk kita ingat kematian. Semua orang takut kepada mati. Tak ada orang yang seronok nak mati. Semua orang takut. Normal, itu biasa sifat manusia. Jadi Islam, walaupun begitu, Islam menyuruh kita supaya ingat, sentiasa ingat akan kematian. Supaya apa? Supaya kita sedar satu hari kita akan meninggalkan dunia ni. Kita tak kekal dalam dunia. Kita akan meninggal dunia, kita akan mati satu masa nanti. Berpindah daripada alam dunia ke alam yang berikutnya, iaitu alam barzakh, dan seterusnya menuju ke alam akhirat. Maka kenapa kita disunatkan, digalakkan untuk ingat dengan kematian? Sebab apa? Sebab satu perkara yakin, semua orang akan mati. Dan bukan maknanya apabila mati habis begitu saja, tidak. Maknanya perjalanan kita masih jauh. Perjalanan kita masih jauh, dan kehidupan kita di dunia ini bukannya satu kehidupan yang untuk kita bersonok saja, tak. Tapi kehidupan kita di dunia ini ada tujuan dia, ada dia punya objektif dia, iaitu untuk apa? Untuk kita berusaha mencapai impian kita. Impian tu bila buat tercapai? Impian itu ketika dia dalam alam barzakh dan seterusnya di alam akhirat kelak. Maka itu destinasi kita yang terakhir, yang sebenarnya. Jadi dunia ni tempat kita nak berusaha untuk mencapai impian. Maka kalau ia tempat kita berusaha untuk mencapai impian, umpama seorang yang nak seorang pelajar peperiksaan SPM lah sebagai contoh. Jadi dia nak berjaya dalam mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM dia, maka dia kena berusaha. Tempoh berusaha tu lama. Daripada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5, keseluruhan ilmu yang dia belajar tu, bahkan daripada sekolah rendah lagi, keseluruhan yang dia pelajari itu akan dinilai ketika dia tingkatan 5 tu sebagai contohnya. Jadi nak dapat keputusan seronok, dapat keputusan cemerlang, usaha dia lama. Jadi begitulah kita, tuan-tuan, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dunia adalah tempat kita adalah tempat untuk kita berusaha untuk mendapat apa yang kita hajati di akhirat kelak. Kalau kita nak seronok, kita nak gembira, kita nak bahagia bersama dengan kaum keluarga kita dalam kehidupan yang selama-lamanya, maka di dunia kita perlu berusaha. Kalau tak, maka kita akan rugi. Tak ada peluang lagi selepas tu. Tak ada peluang lagi untuk kita berusaha selepas kita meninggal dunia. Tak ada lagi peluang. Maka inilah kehidupan dunia yang sangat-sangat penting. Sebab itu sunat kita ingat kepada kematian. Supaya apa? Supaya kita tak lupa kita ada tujuan kita kat dunia ni, iaitu kita nak berusaha dengan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlasnya. Supaya apa? Supaya kita mencapai apa yang kita idamkan, iaitu kebahagiaan, kegembiraan, jauh daripada ketakutan, jauh daripada kerisauan, dan sebagainya, bersama dengan kaum keluarga kita yang kita sayang dan orang-orang yang kita sayang. Baiklah, di akhirat kelak. Baiklah. Kemudian apabila kita sedar bahawa kematian itu satu yang pasti, dan apabila kita melihat sekeliling kita akan berjumpa, mungkin kita pernah berhadapan dengan situasi di mana orang meninggal dunia. Hampir-hampir meninggal dunia, apa yang kita perlu buat? Ataupun istilah kita biasa sebut ialah nazak. Jadi nazak ni ialah apabila zahir tanda-tanda kematian kepada seseorang itu. Nak mula nak tercabut roh daripada jasadnya. Jadi itu keadaan nazak. Jadi apa yang kita dianjurkan oleh Islam untuk kita lakukan bagi orang yang nazak ni, jadi bagi kita melihat orang tersebut, maka kita kalau boleh kita bantu dia. Sunat hukumnya kita baringkannya mengiring dengan rusuknya sebelah kanan, menghadap dadanya menghadap ke arah kiblat, mukanya menghadap ke arah kiblat kalau boleh, kalau dia mampu. Kalau tak mampu, maka kita baringkan dia terlentang, dalam keadaan terlentang, kaki menghulu melunjur ke arah kiblat, dan letakkan muka bantal ataupun satu yang tinggi
di belakang kepalanya, supaya dia boleh mendongak sedikit, supaya mukanya pun menghadap ke arah kiblat. Baiklah. Dan seterusnya apa yang kita disunatkan, dianjurkan untuk kita buat ialah kita talqinkan kalimah syahadah kepadanya. Iaitu bagaimana kita ucapkan di telinganya, bisikkan di telinganya, iaitu kalimah la ilaha illallah dengan lembut, dengan perlahan, tanpa mendesaknya, tanpa memaksa nak sebutlah la ilaha illallah, sebutlah, tidak. Kita sebut je, kita sendiri sebut la ilaha illallah dengan lembut, dengan tenang, tanpa memaksa beliau untuk menyebutnya. Baiklah. Dan seterusnya disunatkan juga bagi kita untuk membaca surah Yasin. Baca surah Yasin, dan ataupun surah, begitu juga disunatkan surah Ar-Ra'd, surah Ar-Ra'di, kita bacakan. Kelebihannya ialah memudahkan rohnya untuk keluar. Kalau itulah waktu ajalnya. Kalau belum sampai ajal, dia akan sedar balik, akan berdiri duduk pula ketegur kita, mana belum sampai ajal lagi itulah. Kalau dah sampai ajal dia, maka dengan bacaan surah Yasin tadi, dengan surah Ar-Ra'd yang kita baca, maka akan memudahkan rohnya untuk keluar. Dan itu bagi orang yang menyaksikan, orang yang berada menyaksikan orang yang nazak. Bagaimana pula dengan orang yang nazak itu sendiri? Maka orang yang nazak itu sendiri, semua kita ini akan berhadapan dengan kematian. Apabila tiba masa kita nanti, dah ada tanda-tanda tiba masa kita nanti, apa yang kita perlu buat? Maka kita perlu bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebihkan sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada masa itu. Bagaimana maksud sangka baik di sini? Iaitu kita lupakan dosa-dosa kita. Mana lupakan dosa-dosa kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemberi rahmat. Ya Allah, ampunkanlah dosa saya. Allah akan masukkanlah saya ke dalam syurga. Mana kita sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak akan azab kita, Allah akan masukkan kita, akan mengampunkan segala dosa kita. Begitu maksudnya. Mengharapkan rahmat Allah. Lebih pada takut dengan Allah, ya kita takut. Tetapi takut kerana kita banyak dosa sudah tentu. Manusia mana tidak terlepas daripada dosa. Semua kita ada buat dosa. Manusia ni, kita manusia. Yang maksum hanya Nabi je. Dah ada kalangan manusia. Hanya Nabi dan Rasul yang tak ada buat dosa, terselamat. Allah Ta'ala jaga daripada terjatuh, terjumus dalam perkara maksiat. Allah Ta'ala jaga semua Nabi dan Rasul. Tetapi kita selain Nabi dan Rasul, maka kita kita tak maksum. Kita akan ada melakukan kesalahan, sedar dan tak sedar. Tetapi jangan kita buat selamba je lah, buat kesalahan. Maka kita kena sentiasa bertaubat, banyakkan istighfar, banyakkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena takut, memang kita banyak kesilapan, banyak dosa dan sebagainya. Tetapi apabila dalam keadaan nazar, maka yang paling utama pada masa itu ialah sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan ampunkan segala dosa saya. Allah akan masukkan saya dalam syurga. Allah akan bahagiakan saya. Ya Allah, jadikan saya termasuk dalam orang ahli syurga, orang yang bahagia. Maka itu harapan kita. Sangka baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada itu kena lebih berbanding rasa takut kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena berdasarkan kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis qudsi, yang potongan hadis tersebut, ini hadis yang agak panjang sikit, kita ambil potongan dia, iaitu ana inda dhanni 'abdi bi, yang maksudnya aku mengikut sangkaan hamba-Ku kepadaku. Jadi kalau kita sangka baik dengan Allah, Allah ampunkan dosa, Allah akan ampunkan dosa kita, Allah akan masukkan kita dalam syurga, Allah akan beri rahmat kepada kita. Maka itulah yang kita harapkan akan diperolehi oleh kita pada ketika itu. Okey tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah. Itu ketika berlaku nazak, dah nak meninggal dunia dah. Roh dah nak keluar tu. Itu apa yang perlu kita buat. Baiklah, jika berlaku manakala apa yang kita perlu buat apabila jenazah tadi ataupun orang tadi yang ternazak tadi telah meninggal dunia. Maka perkara yang sunat bagi orang yang masih hidup untuk lakukan pada ketika itu ialah pertama, pejamkan matanya. Pejamkan kedua belah matanya. Kalau matanya terbuka, pejamkan kedua belah matanya, ikat dagu dia,
kan, ikat supaya mulut dia tak ternganga, tertutup. Dan kemudian lembutkan sendi-sendi kedua belah tangan dia, kaki dia, anggota-anggota yang lain. Kita mana dengan senaman ringan, mana kita senamkan sikit supaya dia mudah bila nak diuruskan, nak dimandikan, nak dikafankan, mudah. Jadi kita gerak-gerakkan, buat senaman sikit, letak minyak ke sebagainya untuk melembutkan. Dan seterusnya kita letakkan juga, dianjurkan, disunatkan juga letak satu yang berat sikit lah. Jangan berat sangat. Anda letakkan di perutnya supaya apa? Supaya perutnya tak mengembung, masuk angin kan. Jadi kita letak satu yang agak berat sikit supaya apa? Supaya perut dia tidak mengembung. Yang boleh, sebab apa? Sebab boleh mencemarkan pandangan, mengaibkan jenazah tadi. Dan tutuplah seluruh badan jenazah dengan kain yang nipis. Itu disunatkan. Dan seterusnya kita apa yang kita perlu buat seterusnya ialah apa yang kita nak bincangkan lepas ini, tuan-tuan, ialah berkaitan dengan, saya buat semua sekali, maka kita nak tahu apakah yang wajib kita lakukan ke atas jenazah yang telah meninggal dunia. Baiklah. Itu yang kita namakan sebagai pengurusan jenazah. Jadi pengurusan jenazah ini terdiri daripada 4 perkara, iaitu memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan dan mengebumikan jenazah. Maka ini 4 perkara yang akan kita bincangkan sebentar lagi, insya-Allah. Dan masa yang ada ni mungkin kita tak dapat nak cerita semua sekali, tapi kita ambil yang asas-asas, yang utama, itu yang kita akan bincangkan, insya-Allah. Kalau tuan-tuan perempuan nak tahu lebih lanjut lagi, maka kena berguru, kena bertanya lagi, kena jumpa guru-guru yang boleh mengajar kita dengan lebih detail, lebih mendalam lagi, insya-Allah. Baiklah, di sini kita akan bincangkan secara ringkas, secara umum, insya-Allah. Baiklah, untuk menguruskan jenazah dengan 4 perkara tadi, sunat disegerakan. Hukum dia sunat kita segera buat 4 perkara tadi, iaitu mandikan jenazah, kemudian kafankan jenazah, kemudian sembahyangkan dan terus dikebumikan. Sunat kita menyegerakan perkara ini. Dan manakala 4 perkara tadi, mengurus 4 perkara tadi, apa hukum dia? Hukum dia ialah secara ijma' ulama' menyatakan bahawa keempat-empat urusan tersebut hukumnya fardu kifayah. Mana fardu kifayah di sini ialah mungkin tuan-tuan pernah dengar fardu kifayah, fardu ain. Fardu ain di sini maknanya ialah semua orang kena buat, tak ada terkecuali. Manakala fardu kifayah ni dituntut ke atas satu kelompok orang Islam, apabila sebahagian yang dah buat, maka yang lain tak angkat daripada mereka dari dosa. Memadai dengan sebahagian daripada orang Islam buat, maka yang lain tak berdosa. Tapi kalau semua buat, semua dapat pahala fardu kifayah. Jadi fardu kifayah atas semua orang Islam yang berada di tempat kematian itu berlaku. Fardu kifayah ke atas mereka untuk mengurus jenazah tadi dengan 4 perkara. Jika tak ada seorang pun daripada kalangan mereka melaksanakan salah satu daripada yang 4 tadi ataupun semuanya, maka semuanya akan menanggung dosa. Baiklah. Jadi kita masuk kepada perkara yang pertama dalam pengurusan jenazah, iaitu memandikan mayat. Jadi memandikan mayat, kita dah tahu, dah faham yang fardu kifayah. Ada 2 cara kita nak memandikan mayat. Yang pertama, dan ini yang paling asas, kalau buat yang ini pun dah memadai dah, iaitu bagaimana caranya? Ialah kita hilangkan najis yang mungkin ada pada badan jenazah tadi. Kita hilangkan, bersihkan. Kalau ada najisnya, bersihkan sehingga pada mata zahir kita tak nampak lagi ada najis, maka dah okey dah. Itulah yang, dan yang kedua, yang ratakan air ke seluruh badan. Makna air tu kena ke seluruh badan dia, rambut dia, celah-celah rambut dia, kalau kuku dia panjang, bawah kuku pun kena air. Kalau kuku dia panjang, kalau kuku pendek tak apa-apalah. Celah-celah jari, mana rata air kena ke seluruh badan dia, daripada atas sampailah ke bawah.
Itu yang paling ringkas. Hilangkan najis, ratakan air seluruh badan, maka selesai untuk mandi. Cara yang kedua adalah lebih baik, lebih afdal, mengikut sunnah, iaitu kita letakkan mayat di tempat yang agak lapang, tempat yang lapang dan agak tinggi. Sekarang ni mudah lah pasal kita dah ada tempat yang khas untuk memandikan jenazah. Tutup dengan kain jenazah tadi. Yang keduanya, seterusnya ialah kalau orang Sarawak panggil meruang. Maknanya kita tekan sikit-sikit perut jenazah tadi untuk mengeluarkan najis-najis yang mungkin masih ada dalam perutnya, tapi kita tak tekan kuatlah. Urut sambil sebelah tangan kita memeriksa dan memeriksa masih ada dalam najis keluar, kita gosok, basuh lagi sambil air dijirus sentiasa. Kalau guna hos lebih mudah, atau guna gayung pun boleh juga. Jadi tangan kanan tekan perut dia, tangan kiri membersihkan bahagian kemaluan bawah. Okey, sampai rasa tak ada lagi dah. Okey, seterusnya bila dah tak ada lagi najis tu keluar, maka ambil kain yang lain pula, basuh mulut, basuh lubang hidung jenazah tadi, dan kemudian diwudukkan. Setelah kita basuh mulut dia, hidung dia, basuh air, maka kita wudukkan jenazah tadi. Dan setelah kita mewudukkan jenazah, kita mulakan dengan membasuh kepala. Basuh bahagian kepala dengan sabun, atau dengan sesuatu yang boleh membersihkan kepala tu. Jenazah tadi bersihkan, dan sikatkan rambutnya jika ada. Dan kalau ada waktu kita sikat rambut tadi adalah tercabut rambut tu, lekat pada sisir ataupun sikat, maka kita kebumikan bersama dengan jenazah tersebut. Kemudian selepas basuh muka, sikat rambutnya, kemaskan dia bahagian kepala, selesai, maka kita mandikan pula bahagian badan pula sampai ke kaki. Bagaimana caranya? Kita basuh, kita basahkan dengan air, siram dengan air untuk bahagian sebelah kanan dulu. Sebelah kanan, waktu dia kata nentang, kita daripada bahagian atas bahu sampailah ke kaki, kita bahagian sebelah kanan dahulu basah dengan air. Kemudian bahagian hadapan sebelah kiri pula, daripada bahu sampailah ke kaki. Kemudian kita singitkan badan jenazah di atas rusuk kiri. So, kita nak basuh bahagian belakang, bahagian sisi dan bahagian belakang jenazah. Jadi kita singitkan sebelah kiri. Jadi kita daripada atas ke bawah ke kaki, kita alirkan air. Kalau guna hos pun boleh, kalau guna gayung pun boleh. Ambil air, cedok air, ambil air daripada baldi, kita jurus jenazah tadi. Kemudian kita selesai, kita singitkan lagi badan jenazah di atas rusuk belah kanan. Rusuk belah kanan untuk kita basuh bahagian belah kiri lagi, daripada atas sampailah ke kaki. Selesai. Jadi kali pertama bolehlah dengan air bidara. Kita ulang. Jadi cara kita buat sebanyak 3 kali. Tadi dah sekali, mungkin dengan air bidara. Kali kedua dengan air yang khalis, air yang siap dah bercampur apa-apa. Buat macam sama tadi, belah kanan dulu, atas sampai ke debar, kemudian belah kiri, kemudian kita singitkan badan atas rusuk kirinya daripada bahu sampai ke kaki dengan air biasa. Kemudian pusing lagi atau singitkan sebelah kanan, rusuk kanannya, supaya kita dapat basuh yang bahagian yang bahagian belakang, bahagian rusuk dan bahagian belakangnya. Kemudian jadi dah 2 kali dah. Dan kali ketiga ialah kita dengan air campur sedikit dengan kapur bagus untuk mewangikan. Okey, itu secara
secara ringkaslah, secara mudahnya yang kita boleh sebut di situ. Di sini tuan-tuan. Okey. Dan jika mayat tersebut dalam ihram, jika mayat tersebut dalam ihram, maka ihram masuk di sini ihram haji dan umrah. Okey. Jika dia dalam keadaan ihram haji dan umrah, maka mayat tadi bagi lelaki tak boleh ditutup kepala, si boleh ditutup palanya. Manakala waktu nak kafan lah, waktu nak mandinya untuk bait mayat lelaki, bait mayat wanita, si boleh diberi wangi-wangian, dicampur waktu bait mandi dengan wangi-wangian ataupun kapur baguslah wangi, ataupun apa-apa wangian pun si boleh. Kerana yang pantang larang dalam orang berihram haji ataupun berihram umrah. Baiklah. Bagaimana dengan orang yang memberi mandi? Kita dah menyebut tentang cara memberi mandi. Ringkas saja. Tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, boleh tanya dengan orang yang biasa beri mandi, guru-guru, ustaz-ustaz kita, tuan-tuan imam dan sebagainya. Baiklah. Jadi tentang orang yang nak beri mandi itu, orang lelaki boleh sip beri mandi perempuan boleh sip mandi orang lelaki, suami boleh sip beri mandi isteri boleh sip beri mandi suaminya. Maka dalam hal tu, mun orang lelaki yang meninggal dunia, jenazah orang lelaki lah kena beri mandinya. Seorang orang lelaki, biar orang lelaki yang beri mandi. Jika ada ataupun isteri nak beri mandi, boleh. Isteri boleh beri mandi kepada jenazah suaminya, boleh. Mun ada juga, boleh mahramnya, orang yang haram berkahwin dengannya daripada kalangan perempuan, adik-beradiknya boleh untuk mandi kepada jenazah ya. Dan macam ni juga sebaliknya, iaitu jika yang meninggalnya adalah wanita, maka cari wanita lah yang untuk mengurus jenazahnya, kaum keluarga yang dekat, yang mahramnya, yang perempuan juga lah, beri mandi sebenarnya cara yang kita dah sebut tadi. Sama ada kita ambil cara ringkas ataupun cara yang lebih detail, yang lebih sempurna. Mun ada perempuan, maka boleh suaminya, boleh. Suami boleh juga untuk beri mandi jenazah isterinya. Kena tutup tangan lah, maksudnya kena alas tangan. Boleh mun suami yang ada, boleh mahramnya daripada yang lelaki, adik-beradik lakinya, beri mandi dengan adik-beradik perempuan nanti, sebagai contoh mahram nanti. Boleh juga beri mandi yang adik-beradiknya perempuan ataupun keluarga mahramnya yang perempuan yang telah meninggal dunia, boleh. Okey. Mun ada mahram, ada orang lain tak ada. Contohnya orang lelaki yang meninggal tadi, ada orang lelaki ataupun ada perempuan, ada isteri yang ada, perempuan ada juga yang mahramnya, adik-beradik yang ada, sebagai contoh adik-beradik lah ada. Jadi macam ni gayanya, nak beri mandi kan isi, boleh perempuan lain beri mandi, boleh. Makanya di tayamum saja. Macam ni ajak orang lelaki, perempuan meninggal dunia, perempuan lain ada, dan lelaki yang pun ada juga, adik-beradiknya orang lelaki, di kalangan adik-beradiknya yang lelaki pun ada juga, keluarganya mahramnya yang lelaki yang lain pun ada, bapaknya ada, sebagainya. Maka boleh orang lelaki lain yang ada kaitan dengannya, ajnabi, beri mandinya, boleh. Jadi apa perlu dipolah? Tayamum saja. Okey, jadi berkaitan dengan orang yang beri mandi. Jadi berkaitan dengan beri mandi tu juga, adakah semua jenazah tu mesti diberi mandi? Jadi ulama kita menyebut ada juga jenazah yang kita perlu beri mandi. Iaitu yang pertama, orang yang mati syahid. Boleh kita beri mandi orang yang mati syahid. Daripada 4 perkara, orang mati syahid tu dia boleh diberi mandi dan boleh disembahyang.
Si boleh si wajib disembahyangkan ke atasnya. Mandi pun isi. Bahkan haram dan siksa. Dilarang. Macam ni orang mati syahid tu dilarang. Ya, kerana tujuan kita sembahyang jenazah tu ataupun kita sembahyang jenazah tu ialah sebagai satu kita nak syafaat dengannya. Mudah-mudahan dengan sembahyang kita tadi, dengan doa kita akan menjadikan dan diterima oleh Allah Ta'ala, diampunkan dosa, dimasuk dalam syurga. Ya, tujuan tu. Jadi, tapi orang mati syahid tu lebih hebat daripada ya. Si perlu pun kepada doa kita. Si perlukan pun kepada sembahyang kita ya. Kerana dengan mati syahidnya tadi, dia pun kelebihannya besar dah. Mati syahid di situ ialah berperang, yang mati syahid kerana berperang melawan orang kafir di medan perang lah maknanya. Baiklah. Jadi apa perlu dibuatlah kalau mati syahid tu? Maknanya cukup dikafan dan dikubur je. Lebih baiknya kafan tadi dengan baju yang berlumuran darah ya. Yang lebih baik. Baiklah. Seterusnya yang kedua, golongan yang kedua yang si perlu dia baik mandi. Kita akan sebut, okey. Perlu sebut mandi ke semayang, dikafan, disemayang dan dikebumikan. Okey. Iaitu berkaitan dengan anak yang keguguran. Anak keguguran, di sini ada perbincangan. Dalam bahasa kita menyebut orang yang keguguran anak lah, ataupun guran dalam bahasa kita. Macam ni dengan anaknya. Perlu si disemayang, perlu si mandi, perlu si dikafan, perlu si disembahyangkan dan perlu si dikubur. 4 perkara tu yang kita nak lihat bagi anak yang keguguran. Okey, ada terbagi kepada 3. Anak yang mati kerana keguguran yang belum sempurna bulannya. Okey, di sini perbincangannya. Anak yang mati ataupun meninggal dunia kerana keguguran yang belum sempurna bulannya. Belum cukup bulan kata kita. Berapa yang buat dikira cukup, berapa yang dikira cukup. Di situ yang dikira cukup ialah apabila 6 bulan. Bila yang dah 6 bulan, maka yang dikira cukup lah. Ya, maksudnya situ kurang pada 6 bulan si cukup. Baiklah. Situasi pertamanya ialah jika diketahui tanda-tanda hidup daripada anak tadi yang umurnya belum sampai 6 bulan lagi, jadi ada waktunya lahir ada tanda-tandanya hidup waktunya lahir. Waktunya keluar daripada perut maknya ada tanda-tandanya hidup. Macam ni contohnya ada pergerakan, ada bunyi suara yang nangis ada bunyi suaranya, ataupun ada bernafas, maka ya tanda-tandanya hidup. Dan ada tanda-tanda hidup, maka apa yang perlu dibuat ialah wajib dilakukan dengan 4 perkara, iaitu seperti orang dewasa juga yang wajib dia mandi, wajibnya di kafan, wajib disembahyang dan wajibnya dikubur, sama macam orang dewasa. Baiklah. Yang kedua ialah apabila si ada pun tanda-tanda hidup, si sampai 6 bulan lagi umurnya, dan apabila lahir si ada tanda hidup, mana dah meninggal dalam perut dah. Dah meninggal dalam perut. Kemudian apabila lahir tadi si ada tanda-tanda macam rupa manusia si ada. Macam daging dia, berupa seketul daging dia macam ni aja. Jadi apabila macam ya, maka si ada wajib dipolah apa-apa. Boleh sunat dibungkus dengan kain dan dikubur dia. Punya lahir-lahir si ada rupa macam manusia, daging saja. Makanya si perlu disemayang, si perlu dimandikan. Cuma sunat dibungkus dan dikubur. Baiklah. Seterusnya, sikit lagi situasi ialah apabila lahir, anak yang si cukup bulan tadi lahir, tetapi si ada tanda-tandanya hidup, mana memang dah meninggal dalam perut. Dan lahirnya ya, ada ciri rupa manusia. Contohnya ada ciri rupa manusia, ada pala, nampak pala. Ataupun ada tangan, ada kaki, ada ciri manusia lah. Ada ciri manusia, cuma yang lahir tadi keluar dalam keadaan memang nasib bernyawa.
Maka dalam hal tu wajib mula 3 perkara aja. Apa wajib 3 perkara tu? Iaitu wajibnya diri mandi, wajibnya dikafan, dan yang ketiga wajib dikubur. Semayang gini, si wajib semayang. Tu bagi yang belum cukup 6 bulan dan dah meninggal dalam perut. Ya situasi keadaannya. Manakala jikanya lahir cukup 6 bulan dah. 6 bulan dalam perut barunya lahir. Maka bulan macam nilah keadaannya, si kisahnya ada tanda-tanda hidup waktunya lahir ke ataupun dah dalam perut yang meninggal, maka wajiblah dikerjakan dengan 4 perkara, iaitu diberi mandi, dikafan, disembahyang dan dikuburkan. Baiklah. Jadi ia berkaitan dengan beri mandi. Selesai berkaitan dengan beri mandi. Baiklah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk kepada yang ketiga lagi, iaitu perkara yang ketiga ialah perkara yang kedua ialah mengkafankan jenazah. Mengkafankan jenazah. Baiklah. Jadi mengkafankan jenazah tu fardu kifayah juga. Maknanya mesti ada orang yang mesti kita orang hidup tu mesti mengkafannya. Sekurang-kurangnya sama ada orang lelaki atau perempuan, sekurang-kurangnya kain kafannya dengan sigit kain yang dapat nutup seluruh badannya, itu lebih baik, yang dapat nutup seluruh badannya. Dan jikanya orang yang meninggal dunia dalam keadaan ihram, maka palak seboleh ditutup lah, palaknya seboleh ditutup. Perempuan mukanya seboleh ditutup, palaknya kena tutup kerana aurat seluruh, tapi muka seboleh ditutup. Meninggal dunia ketika ihram bagi perempuan. Bagi orang lelaki palaknya seboleh ditutup kerana yang pantang larang ihram. Yang lain tutup, sekurang-kurangnya sigit kain yang menutup aurat. Maknanya kainnya jangan nipis, kerana mun kainnya nipis nampak warna kulit terang, nampak warna kulitnya, ketara benar warna kulitnya tu, maka ya si nutup aurat kainnya, mau tebal sikit. Jadi si nampak tidak warna kulitnya, maka ya bawa dikatakan kain yang menutup aurat. Jadi sekurang-kurangnya kita mengkafankan diri selai kain, baik orang lelaki baik perempuan, sama ada orang lelaki ataupun orang perempuan. Yang kedua, cara yang lebih baik, cara yang lebih sempurna ialah mun orang lelaki, jika mayat dia orang lelaki, maka 3 helai kain, itu lebih baik. Jika mayat itu adalah orang perempuan, jenazah itu adalah orang perempuan, maka 5 helai kain lebih baik. Okey, jadi caranya yang dalam kita tuan-tuan boleh berjumpa dengan guru-guru untuk menunjukkan cara, ustazah kita, imam kita boleh menunjukkan macam ni cara kita nak motong kainnya, macam ni cara nak malutnya, dan sebagainya. Baiklah. Seterusnya berkaitan dengan mengkafankan jenazah, kita dah selesai. Cuma apa yang saya nak kongsikan berkaitan dengan kain kafan tu ialah, bagi orang lelaki kita boleh menggunakan kain sutera, kerana waktunya hidup pun dia boleh pakai, dia boleh menggunakan kain sutera. Jadi macamnya juga apabila dia meninggal dunia, dia boleh menggunakan kain sutera jadi kain kafannya. Bagi orang perempuan boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Jadi dan macamnya juga ulama mada sebaik-baiknya guna kain warna putih. Dari segi warna pun ada juga kain warna putih. Mun warna lain hukumnya makruh juga. Si berapa disukailah mana dia. Okey, ia berkaitan dengan kafan. Selesai 2 perkara dah. Perkara yang ketiga, tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ialah berkaitan dengan solat jenazah. Baik mandi udah, kafan pun udah, dan yang ketiganya ialah sembahyang. Jadi sembahyang, cara sembahyang jenazah tu nya berbeza dengan sembahyang yang lain. Sembahyang kita yang jauh berbeza. Karena
Sembahyang jenazah tu nya si ada rukuk, nya si ada i'tidal, nya si ada sujud, si ada tahiyat awal, si ada tahiyat akhir, nya berdiri aja. Yang bezanya ada 4 kali takbir. Yang 4 kali takbir dan salam. Okey, jadi kita nanggah dulu apa yang merupakan yang kita sebut sebagai rukun lah, yang wajib ada untuk dikira sembahyang jenazah yang sah, baik oleh orang lelaki, baik oleh orang puan. Baiklah, kita cuba nanggah. Ada 7 rukun untuk sembahyang jenazah tu. Macam rukun sembahyang biasa, sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak ya. Ya ada 13 rukun, rukun 13 kata kita. Jadi untuk sembahyang jenazah tu ada 7 rukun. Ada 7 rukun. Yang pertama ialah niat. Niat tu dalam hati. Kita nak melafazkan sunat hukumnya. Jadi niat dalam hati, apa yang kita niatkan iaitu sahaja aku sembahyang ke atas mayat ini fardu kifayah kerana Allah Ta'ala, ataupun si nyebut kifayah pun si ada, saya nyebut fardu yang mesti mau ada karenanya sembahyang fardu. Jadi perkataan fardu yang mesti mau ada, ta'arud yang mesti mau ada, qasad, ta'arud dan ta'yin mesti mau ada. Jadi saja aku solat atas jenazah ini fardu kifayah, cukup dah. Mau nak tambah lagi kan, yang hadir, mayat yang hadir ini kerana Allah Ta'ala, tambah ya sunat hukumnya. Baiklah. Jadi yang wajibnya dalamnya tu ialah saja aku solat atas jenazah ini fardu yajat, dah cukup. Sehingga niat. Baiklah. Yang berkaitan dengan niat sendiri dalam hati, kita lintaskan dalam hati. Waktu kita angkat takbir Allahu Akbar, kita lintaskan, tuan-tuan puan-puan sekalian. Yang kedua ialah berdiri bagi yang berkemampuan. Jadi mohon kita mampu berdiri, kita sembahyang jenazah dalam keadaan berdiri. Mohon orang yang mampunya boleh duduk atas kursi kah, duduk atas lantai kah, boleh. Yang ketiga, syarat ataupun rukun yang ketiga ialah takbir 4 kali, termasuk takbiratul ihram. Apa maksud takbiratul ihram? Takbiratul ihram tu ialah kita mula sembahyang Allahu Akbar, kita angkat takbir. Ya, namanya takbiratul ihram. Campur dengannya 4 kalilah takbir. Kemudian rukun yang keempat ialah membaca surah Al-Fatihah. Mana mesti baca surah Fatihah? Bila nak baca surah Fatihah? Mana-mana pada bila-bila. Akhirnya ada 4 kali takbir tadi. Bila-bila boleh kita. Lepas takbir pertama ke? Lepas takbir kedua ke? Baru kita baca Fatihah. Takbir pertama tadi Allahu Akbar. Saya dah baca apa? Saya dah hal. Takbir kedua Allahu Akbar, kita baca Fatihah contohnya. Baru pasal baca selawat. Boleh. Fatihah bila-bila takbir boleh. Sama ada lepas takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga ataupun takbir yang keempat boleh. Tapi sebaik-baiknya kita mula selepas takbir yang pertama. Jadi itu rukun yang keempat, iaitu membaca surah Al-Fatihah. Asal sembahyang je mesti baca Fatihah. Walaupun sembahyang jenazah, walaupun sembahyang fardu yang lain, ataupun sembahyang sunat, mesti baca surah Al-Fatihah. Doa iftitah perlu sih, asyik perlu. Satu-satu sembahyang yang asyik perlu baca doa iftitah ialah sembahyang jenazah. Asyik perlu kita nak baca doa iftitah, asyik disunatkan baca doa. Tapi sembahyang lain, sembahyang fardu, sembahyang sunat yang lain, disunatkan kita baca doa iftitah. Rukun sembahyang jenazah yang kelima ialah selawat ke atas Nabi. Paling kurang selawat Allahumma salli ala Muhammad. Paling kurang. Paling kurang selawat tu Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pun boleh, lebih baiklah. Dan yang keenamnya ialah doa kepada mayat, orang yang meninggal. Kita doa. Paling kurang doa gini. Paling kurang doa kita ialah Allahumma ghafir lahu. Ia dah memadai dah. Kita, jadi si panjang doa yang kita perlu hafal. Untuk sembahyang jenazah tu mudah je. Yang wajib itu yang kita cerita tentang yang wajib aja. Dan yang ketujuhnya ialah, rukun yang ketujuh ialah beri salam. Sama ada kita noleh ke, kita asyik noleh ke, asyik noleh kanan, asyik noleh kiri, beri salam aja. Salam ni yang merupakan yang wajib, yang rukunnya. Macam ni paling kurang Assalamualaikum warahmatullahi. Ya dah memadai. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita nak tahu, kita dah tahu tentang rukun tadi. Jadi macam ni caranya kita nak sembahyang tu. Kita dah tahu ada 7 rukun yang mesti ada dalam sembahyang jenazah kita. Dan kena itu kita nak tahu macam ni cara kita melaksanakan sembahyang jenazah.
Jadi mudah aja, ringkas saja sembahyang jenazah tu tuan-tuan, puan saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah mudahlah. Jadi caranya ialah pertama kita seorang-seorang boleh sih, boleh. Seorang pun boleh sembahyang jenazah tu. Semesti berjemaah. Tapi lebih baik sembahyang jenazah tu secara berjemaah. Berapa orang? Kurang daripada 40 orang. Ia lebih baik. Dan sebaik-baiknya apabila kita mula juga, saf perlu banyak ni saf. Kurang daripada 3 saf. Ada 6 orang aja sebagai contoh jemaah kita tu, 6 orang aja. 2 orang di depan, 2 orang saf kedua, 2 orang lagi saf ketiga. Jadi 6 orang, walaupun 6 orang aja. Jadi tapi 3 saf. Karena apa? Karena ada hadis yang menyebut tentang kelebihan sembahyang jenazah 40 orang, bilangan safnya kurang daripada 3 saf, maka Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihannya Allah Taala akan ampunkan dosa orang jenazah yang kita sembahyangkan, yang antara kelebihannya. Jadi ia yang kita nak cuba ambil. Kerana ialah tujuan kita mula sembahyang jenazah. Okey. Jadi caranya tuan-tuan nak sembahyang. Jadi pertama kita setelah kita ambil kedudukan imam di depan sekali, ataupun imam seada kita seorang aja pun syahadat. Macam ni kita nak atur jenazah dulu. Macam ni kita nak atur jenazah. Sunat mun orang lelaki, sunat bagi orang lelaki, jenazah lelaki ya, palaknya belah kiri. Palaknya sebelah kiri kita. Kakinya belah kanan. Mun umpan terbalik. Palaknya belah kanan, kakinya belah kiri. Jadi kita nak sembahyang sini, kita nak arah palaknya kah, kita arah kakinya kah, tengah-tengah badannya kah sini. Okey, untuk jenazah lelaki sunat palaknya belah kiri, jenazah lelaki. Jadi kita nak berdiri di sini, kita nak sembahyang. Sunat kita berdiri pada bahunya. Selari dengan bahunya. Maka sia bagi imam lah. Berdiri sia. Mun kita sembahyang seorang-seorang, sia juga kita berdiri. Yang sunatnya. Mun jenazah umpan, sunat palaknya belah kiri. Jenazah umpan palaknya sebelah kiri. Jadi kita yang nak sembahyang tu sini, kita bahagian pinggangnya. Bahagian pinggangnya kita berdiri di sini. Jadi jenazah mesti di depan, jangan jenazah di belakang. Kita di depan, jenazah di belakang. Maka sah sembahyangnya. Mesti jenazah ya di depan kita. Baiklah. Ya, untuk sunat aja, maksudnya sebelah kanan, belah kiri, sunat aja mesti bahagian bahu kah, selari dengan bahagian pinggang, punggungnya kah, ya sunat aja, tidak masalah kita ya. Baiklah, yang penting jenazah mesti depan kita, jangan kita di depan jenazah, ya yang penting. Baiklah. Jadi apabila dah diatur kedudukannya itu, maka kita pun bolehlah kita takbiratul ihram. Dalam takbiratul ihram ialah kita berniat. Jadi dah kedudukan dah okey, dah diatur saf, ataupun kita seorang aja, jadi kita nak mula sembahyang. Apa yang kita perlu buat? Allahu Akbar. Kita takbiratul ihram. Si angkat tangan pun saya dah hal, ya sunat kita angkat tangan macam tu. Sunat. Kita angkat tangan pun saya dah hal. Allahu Akbar. Cuma peliklah orang nanggar kata, itu sembahyang kah? Bukan. Tak. Jadi kita macam biasa, Allahu Akbar. Waktu nyebut Allahu Akbar, kita berniat tadi. Apa yang kita niatkan? Saja aku sembahyang atas jenazah ini fardu kifayah dan memadai. Mau nak tambah lagi? Kerana Allah Ta'ala membeli. Yang kedua, selepas kita Allahu Akbar yang pertama bagus kita baca terus surah Al-Fatihah. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, sampai habis surah Fatihah kita baca. Habis siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan baca nyerim, baca kita pun ajak dengar. Imam pun si perlu baca nyerim, baca kayaknya pun ajak. Lalu imam pun angkat takbir lagi, Allahu Akbar, tu takbir kali kedua. Saya ada rukuk, saya ada sujud, semua saya ada. Takbir lepas Fatihah, takbir lagi sekali, iaitu Allahu Akbar tadi. Apa nak dipola? Jadi kita baca selawat. Paling kurang Allahumma salli ala Muhammad. Dah memadai dah. Paling bagusnya
selawat yang di mana kita dalam sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya lebih afdal selawat Ibrahimiyah. Jadi dah habis selawat, apa yang kita mula? Takbir lagi sekali, Allahu Akbar. Takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga. Takbir itu wajib, kita perlu bertakbir. Jadi takbir kali ketiga tu, apa yang kita nak mula? Lepasnya doa untuk mayat, jenazah ya, doa. Apa doa nak dibaca? Paling kurang pun Allahumma ghfir lahu. Mungkin kita dapat nambah sikit lagi, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Mungkin kita nak nambah lagi, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, pun dah cukup. Ataupun paling kurang tadi, Allahumma ghfir lahu, dah cukup dah. Selesai dengan takbir, selesai dengan doa untuk jenazah tadi, maka kita angkat takbir sekali lagi, Allahu Akbar. Untuk takbir yang keempat. Jadi apa kita nak mula? Sunat kita berdoa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Mutasib macam apa pun, lepas saya pun saya dah lepas takbir yang keempat tadi Allahu Akbar, terus kita beri salam pun boleh. Ataupun kita nak baca doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu, pun boleh. Jadi selesai, terus kita ambil salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Paling kurang sekali pun okey. Jadi sebenarnya sembahyang jenazah tu mudah aja. Saya ulang lagi sekali, macam ni cara kita sembahyang jenazah ya. Jadi rebut peluang, ada peluang mungkin ada orang sembahyang jenazah, jangan kita lepaskan peluangnya, kita sama-sama pergi sembahyang jenazah. Macam ni caranya. Caranya ialah masuk kita dalam saf sama-sama. Kita angkat takbir, Allah, waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar, waktu Allahu Akbar kita niat, saja aku solat atas jenazah ini fardu, cukup. Mana-mana mengikut imam pun boleh. Fardu kita berjemaah mengikut imam, saja aku solat ke atas jenazah ini fardu kerana Allah Ta'ala, ataupun mengikut imam kerana Allah. Mudahnya aja, saja aku solat ke atas jenazah ini fardu. Ya paling kurang pun sahlah sembahyang kita. Mun dapat pahala berjemaah mengikut imam, kita madah di sini tambah. Okey. Kerana Allah Ta'ala, sunat lagi dapat pahala lagi dalam niat tadi. Dah takbir dia, Allahu Akbar. Jadi apa kita buat? Baca Fatihah. Habis baca Fatihah, takbir sekali, Allahu Akbar, dah 2 kali. Apa kita nak baca lepasnya? Selawat. Paling kurang Allahumma salli ala Muhammad. Apa kita buat lagi? Takbir sekali, Allahu Akbar. Apa nak pula lepas takbir yang ketiga tu? Berdoa untuk mayat. Panjang ni doanya, Allahumma ghfir lahu. Ya dah cukup, paling kurang. Lepasnya apa nak pula? Takbir sekali, Allahu Akbar, dah 4 kali dah. Jadi apa nak pula? Kita dapat macam doa kita terus beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sekali pun tak boleh. Mengikut imam, tunggu imam beri salam, jangan kita beri salam dulu. Okey. Jadi selesai dengan sembahyang. Sembahyang untuk jenazah. Dah 3 perkara dah kita buat. Dan yang terakhir ialah kubur. Dah habis sembahyang, dah selesai sembahyang, maka nak kubur lagi. Jadi berkaitan dengan mengkebumikan ataupun menguburkan jenazah tu merupakan perkara yang wajib. Fardu kifayah yang keempat, pengurusan jenazah yang berkaitan dengan pengurusan jenazah tu, yang keempatnya yang wajib dipahala orang yang masih hidup ke atas jenazah meninggal ialah mengkebumikan mayat. Jadi nak mengebumikan mayat tu ada 2 cara juga. Ada 2 cara. Makna apabila sebut 2 cara, ada cara paling ringkas, cara yang paling kurang, dan cara yang paling baik. Sama juga macam murid mandi tadi, ada cara paling kurang, paling ringkas, dan ada cara lebih baik.
Sama juga macam kita mengkafankan, pun ada cara paling kurang dan ada cara paling baik. Nak sembahyang pun ada juga tadi yang kita ambil yang ringkas saja tadi, paling kurang kita madah ya. Dan untuk mengebumikan mayat pun sama juga, ada dua cara yang paling ringkas dah memadai, ataupun kita ambil cara yang lebih baik lagi untuk cara yang kedua. Kita nangga satu persatu dalam secara ringkas insya-Allah. Jadi sekurang-kurangnya untuk mengebumikan mayat tu ialah kuburnya, dalamnya kubur ya sekurang-kurangnya yang wajib ialah apabila dikubur si ada bau yang keluar daripada mayatnya, si ada bau yang keluar, si ada dapat dicium oleh orang lain baunya. Dan juga binatang, mun ada binatang buas, nya si ada pandai nak gali tempat jenazah dikubur tu, kerana baunya si ada. Dan mesti keadaan jenazah yang ketiga, jenazah yang menghadap dadanya ke arah, dada mukanya menghadap ke arah kiblat. Ia paling kurang. Berapa dalam cukuplah, memadailah, bau si keluar. Dan binatang buas siapa ada terfikir nak ngalinya. Dan juga jenazah waktu ditanamnya, dikuburnya, mesti dada dan muka menghadap ke arah kiblat. Ya dah memadai, paling kurang dah wajib dah, selesai dah tanggungjawab kita. Dan yang lebih baik yang kita nak mula, yang kita nak buat ialah kedalamannya ialah umpama satu orang yang bertubuh tingginya sederhana, jadi dia pun melurus tangannya ke atas. Yang lurus tangannya ke atas, dia berdiri dalam kubur yang dia berdiri, kemudian dia meluruskan tangannya ke atas, ialah kedalaman yang lebih baik untuk jenazah kita nak jenazah tadi. Kemudian lebarnya berapa besar? Lebarnya sehasta. Macam ni sehasta atau sehasta. Dia berjurang jari sampai ke siku. Campur lagi sejengkal. Maka tu paling kurang. Maka tu lah luas untuk kubur dia, tinggi macam orang lelaki yang sederhana tingginya, berdiri lurus kemudian unjuk tangan ke atas, angkat tangan ke atas. Maka ketinggian kubur tadi. Jadi ia lebih baik. Kemudian mendapat lagi di polah liang lahat. Masuk liang lahat tu dinding kubur. Dinding kubur ditebuk tepi macam tu, di polah bahagian tepi tu dindingnya. Maka jenazah kelak tu, jenazah terlentang kah macam tu ke tepi ya. Jadi dia mengiring ngadap kiblat ke tepi tu. Di situ kah batu buat timur sana situ. Tu lebih baik jika tanah keras. Jika tanahnya licak, maka dipolahlah liang di tengahnya yang biasa dipolah oleh kita untuk kubur. Ada polah gali dalam sikit situ. Masuk jenazah, kita turunkan jenazah daripada palaknya, turun ke dalam daripada belah kaki, iaitu palak situ, turun ke dalam jenazah ya, ke dalam kubur ya, kemudian disingitkan di tengah-tengah itu. Jadi berapa dalam nak tengah-tengah kecil tu, nak malah cukup muat jenazah. Masuk ya. Maka tu mun tanahnya lembut lah, mun tanahnya keras dapat dipotong kita sikit macamnya, kita engkah di tepi ya lebih baik yang lahat. Maka dengan apabila kita dah mula macam ni, kita pun timbuskan tanah, maka ya dah selesailah tanggungjawab kita. Jadi dan kita dianjurkan oleh alim ulama kita untuk mentalkinkan mayat. Apa maksud talkin? Biasa kita selesai kita kubur, kita akan mentalkinkan mayat, kita beri peringatan kepada mayat ya juga, dan pada masa sama kepada orang yang hadir. Tapi orang mayat dapat dengar sih, dapat dengar berdasarkan kepada hadis. Cuma kita aja dapat kelakar dengannya. Cuma kita siapa dengar apa kelakar disatnya dengan kita, tapi dia dapat dengar apa daripada oleh kita. Bunyi derap kaki kita pun dah dengar. Baiklah. Jadi kita talqin dengannya. Untuk jenazah orang dewasa kita talqin, untuk jenazah kanak-kanak yang belum balik boleh sih kita talqin. Ada ulama madah pun boleh juga. Musik talqin pun sedal untuk kanak-kanak yang belum balik. Dan nya ada dosa. Kanak-kanak belum balik tu nya ada dosa.
Jadi orang yang dah dewasa tu, yang dah balik tu, jadi sik sunyi daripada dosa. Jadi rasanya setakat diajak untuk perkongsian kita berkaitan dengan pengurusan jenazah. Jadi secara ringkasnya untuk tuan-tuan lebih tahu lagi, maka sik dapat misi memang kena jumpa dengan orang ustaz-ustaz kita, tuan-tuan imam kita, ustazah kita untuk belajar lebih lanjut lagi, insya-Allah. Jadi rasanya sekian itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.